Baru-baru ni Ustaz Abdul Rashid Muhammad Akib menulis sebuah posting berkenaan dengan saya, okey, berkenaan dengan isu bila saya kata Al-Jili itu Dajjal. Okey, saya ingin mohon maaf ya, Al-Jili ni bukan Dajjal, tetapi dia antara bapak-bapak Dajjal. Okey, That's not the point, Ustaz. Beliau timbulkan isu bahawa ini adalah hasutan. Saya nak ajaklah masyarakat kita yang boleh berfikir secara waras ya. Siapa yang buat hasutan ni sebenarnya? Abdul Karim Al-Jili ke saya? Kalau nak cakap pasal hasutan, menghasut masyarakat untuk rosak akidah, Abdul Karim Al-Jili. Kalau dia hidup hari ni, saya akan report dia. Dan saya yakin dia akan ditangkap kalau dia hidup hari ni. Sebab nama dia dah begitu besar di kalangan beberapa masyarakat. Orang tak boleh terfikir nak tangkap. Tapi kalau disenaraikan kalam-kalam dia yang mengarut itu dan diserahkan kepada jabatan-jabatan agama dan ditutup nama dia, saya yakin mereka akan fatwakan sesat. Benar? Wallahi, kalau dia hidup, saya akan report dia. Okey? Jadi, saya minta maaf lah sebab kata dia Dajjal je, sebab kecil sangat. Sebab Abdul Karim Al-Jili ni bukan level Dajjal-Dajjal kecil. Ni antara Dajjal-Dajjal besar. Okey? Dan saya bertanggungjawab sepenuhnya atas apa yang saya cakap. Orang mungkin kata, berani ya kau. Ya. Keberanian ni bukan keberanian yang bodoh lah, kita katakan. Sebab ini risiko. Ada risiko kepada akidah saya. Ini bukan benda main-main. Tapi kalau saya tak buat, risiko dia lebih besar kepada akidah saya. Ini pegangan saya. Okey. Saya sudah sampai satu tahap yakin lepas kita bertemu banyak bukti ya dan disokong oleh ramai ulama. Nanti saya kongsi beberapa nama ya yang juga mengatakan perkara yang lebih kurang sama. Baik. Jadi kalau Ustaz Abdul Rashid jujur merisaukan tentang keselamatan masyarakat, tidak mahu ada hasutan dalam majlis-majlis ilmu, sepatutnya Ustaz Abdul Rashid menegur secara berterus terang orang-orang yang membawa tafsiran Qul huwallahu ahad itu boleh merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya Ustaz Abdul Rashid tidak join sekaki mempertahankan Abdul Karim Al-Jili. Itulah hasutan yang lebih berbahaya. Itu hasutan yang lebih dahsyat lagi sebenarnya. Okey. Saya nasihatkan, berhentilah. Okay, hentikan perkara tersebut. Hentikan melakukan perkara tersebut. Dalam salah satu posting Ustaz Abdul Rashid ada membawa kalam daripada Dr. Khalid Zahri daripada Morocco. Ya. Ini adalah isu berkenaan dengan Qul huwallahu ahad. Beliau mesti cuba nak mempertahankan Ustaz Abdul Rashid, maka dia bawa kalam Dr. Khalid Zahri, seorang ulama ataupun seorang ilmuwan, seorang doktor daripada Morocco yang membuat penjelasan berkenaan dengan iltifat dari segi balaghah dalam Qul huwallahu ahad. Okey. Saya dah dengar penjelasan tersebut dan fi ra'yi apa yang disampaikan oleh Dr. Khalid Zahri itu la yansajim ma'a ma'arada Abdul Karim Al-Jili. لا ينسجم مع عنوان الكتاب ولا ينسجم مع نقطة الباب ولا ينسجم مع نقطة الفقرة. Ya. Dia tidak selari dan tidak harmonis dengan the whole point of the book. Apa yang Dr. Khalid Zahri kata? Dia kata maksud Qul huwallahu ahad yang diinginkan Abdul Karim Al-Jili, okay, antaranya adalah katakanlah Muhammad yang zahir dan Muhammad yang batin bahawa Allah itu Esa. Katakanlah Muhammad yang zahir dan batin bahawa Allah itu Esa. Okey. Qul, dalam qul tu ada dhamir anta yang mustatir dan huwa itu merujuk kepada anta itu. Okey. Qul anta wa huwa. Qul anta wa huwa Allah ahad. Anta ni merujuk kepada diri Nabi yang batin sebab dia dhamir mustatir kat dalam qul. Dhamir mustatir ni dhamir ataupun kata nama yang tersembunyi.
Huwa adalah kata nama yang terzahir dalam ayat tersebut. Maka itu menunjukkan kepada zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadha syarah la yansajim wa la yutabiq ma'a unwanil kitab. Tak sesuai dan tidak selari dengan apa yang ingin disampaikan oleh Abdul Karim Al-Jili di dalam kitab dia sendiri. Saya ingin ini masalah dia apabila bawa kalam-kalam para ulama Arab ni, ulama-ulama Arab ni sendiri pun tak faham. Okay? Atau mereka sendiri nak cari jalan untuk menyelamatkan kalam-kalam seperti ini. Okay. Saya nak ulang sikit apa yang dia kata dekat dalam kitab Insan Kamil dia. Apabila dia menjelaskan tentang huruf ha dalam lafaz Allah itu. Al-harful khamis min hadzal ism huwa al-ha. Nampak? Dia mula je dengan kata apa? Fa huwa isyaratun ila huwiyatil haqq alladhi huwa ainul insan. Okey? Huruf ha itu adalah isyarat kepada huwiyah Allah. Huwiyah ni apa? Kediaan Allah ataupun identiti Allah Subhanahu wa taala. Dan identiti Allah itu adalah hakikat insan. Hakikat manusia. So, Dr. Khalid Zahri sepatutnya memahami tafsiran Qul Huwallahu Ahad Abdul Karim Al-Jili ni dengan memahami seluruh faqrah ni. Abdul Karim Al-Jili nak kata bahawa Allah adalah hakikat insan dan insan adalah hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan bawa banyak bukti-bukti lain. Okey. Lau qara'a Syekh Khalid Zahri al-faqrah allati taliha am fi as-safhah at-taliyah la wajada anna Abdul Karim Al-Jili, minta maaf saya syarah sikit dalam bahasa Arab sebab kalau video ni sampai pada dia bagus. Anna Abdul Karim Al-Jili istadalla bi ayatin min surah Asy-Syura wallahu huwal wali wa huwa yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maza qala? والله هو الولي يعني الإنسان الكامل. الولي ليس صفة لله بل الولي يعني الإنسان الكامل والله هو الولي. هذا كلام صريح. ثم استدل بآية سورة يونس 62 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية تتكلم عن الإنسان، ولي الإنسان الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لأنهم الله، لأن الولي هو الله. لهذا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأن الولي هو الله. ولي الإنسان الكامل هو الله لأنه يستحيل الخوف والحزن وأمثال ذلك على الله. شوف، لأن الله هو الولي الحميد وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أي الولي. لازم على الدكتور خالد زهري أن يقرأ كلام عبد الكريم الجيلي بكماله ويفهم السياق من أول إلى آخر، بل من أول الكتاب إلى آخر الكتاب. هيا نقرأ بعض كلامه في صفحات أخرى الذي يؤكد ما قلناه. Kita baca dia punya statement-statement dalam muka surat-muka lain yang membuktikan lagi apa yang kami cakap. Bahawa dia nak kata Qul Huwallahu Ahad tu, katakanlah bahawa Allah itu, insan itu adalah Allah yang Esa. Ustaz Abdul Rashid dan Dr. Khalid Zahri faham apa? Katakanlah wahai Muhammad zahir batin, ataupun katakanlah wahai insan kamil, bahawa Allah itu Esa. Okey? Tapi itu bukan yang dimaksudkan oleh Al-Jili. Itu tahrifan ala kalam Al-Jili. So, bila saya kata Al-Jili ni Dajjal, kami ada evidence, kami ada bukti. Kalau ini bukan Dajjal, tak ada Dajjal di kalangan ilmuwan. Tak ada Dajjal kecil, tak ada Dajjal besar. Kalau ini bukan kalam Dajjal,
Okey, kita baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak betul. Ini dalam kitab Insan Kamil juga. Maza qala al-Jili? Summa a'lam anna al-insan al-kamil huwa alladhi yastahiqqu al-asma' al-dhatiyah was-sifat al-ilahiyah. Syuf, ma makna al-asma' al-dhatiyah? Apa makna asma' zatiyah? Dia kata apa? Insan kamil ni lah yang berhak untuk mendapat nama-nama zatiyah dan sifat-sifat ketuhanan. Asma' zatiyah ni apa? Kalau naqra kitab Al-Insan Al-Kamil, syarah Al-Jili ma makna bi sifat al-zatiyah. Sifat al-zatiyah ahad, wahid, samad, muta'al وغير ذلك. Samad yani ahad, itu termasuk dalam asma' dzatiyah. Oh, dia kata insan kamil ni berhak untuk mendapat nama-nama zat itu. Samad, boleh kita kata Rasulullah ni samad. Itu yang salah seorang ustaz yang kita kritik itu pun kata samad, Muhammad adalah tempat ditujukan segala hajat. Abdul Karim Al-Jili pun kata yang sama. Muhammad yang insan kamil ni berhak mendapat nama-nama zat dan sifat-sifat ketuhanan. Dan bila disebut sifat-sifat ketuhanan, la yaqsud sifat al-majazi majazan, bal haqiqatan. Haqiqah sifatillah, hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan secara majazi ya. Syuf, istihqaq al-asalah wal mulk bi hukm al-muqtada al-dhati. Kemudian apa dia kata? Laisat laha mustanad fil wujud illa al-insan al-kamil. So sifat-sifat zat ni atau nama-nama zat ini dan sifat-sifat ketuhanan ini, kita tak boleh nak serahkan kepada sesiapa dalam kewujudan ni kecuali kepada insan kamil. Kecuali kepada insan kamil. Ni lagi. Di safhah 38 كتابه إنسان كامل ماذا قال؟ مثاله أن العبد إذا ترقى من المرتبة الكونية إلى المرتبة القدسية وكشف له عنه علم أن ذات الله تعالى هي عين ذاته. Apa maksud dia? Apabila seorang hamba itu meningkat naik daripada martabat makhluk kepada martabat kudsiyah, dan dibukakan kepadanya hakikat itu, maka dia akan tahu bahawa zat Allah itu adalah hakikat zat diri dia. Kenapa? Faqad adraka zat wa alimaha. Maka bila dia sampai level tu, dia akan tahu zat dia adalah zat Allah. Nanti dia akan tekankan lagi. Apa dalil? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia maka dia telah kenal Tuhan dia. Maksud dia kalau you kenal zat you akan tahu bahawa zat you adalah zat Allah. Saya nak tanya awak, macam mana nak sebut lagi kalam kufur lepas ni? Is there anything beyond this? Dia dah kata pun zat manusia zat Allah. So kalau ada orang kata Allah tu manusia, manusia tu Allah, salah ke tak? Tak. Sebab dia dah kata dengan soreh kat sini. Dan Abdul Karim Al-Jili dalam kitab yang sama dia kata sebenarnya zat Allah tu boleh dikenali, boleh diketahui. Yang tak boleh dikenali adalah sifat Allah. Terbalik dengan hadis tafakkaru fi ala illah wa la tatafakkaru fillah, kan? Ulama menafsirkan, fikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, ciptaan Allah, sifat-sifat Allah, tapi jangan fikirkan tentang zat Allah. Sebab manusia tak mampu. Al-Jili terbalik kan, dia kata tak, zat Allah tu kita boleh kenal sebab kita boleh kenal diri kita. Nampak? Sifat Allah yang kita tak boleh kenal. Fa idza tajalla al-haqqu li 'abdihi min haitsu ismuhu Allah faniyal 'abdu an nafsihi wa kana Allahu 'iwadan anhu lahu fihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala bertajalli pada hamba dia dari segi namanya Allah,
Sebab dia ada banyak tajalli. Dia ada tajalli dengan nama Rahman, dia ada tajalli dengan nama Jabbar. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala bertajalli dengan nama Allah, sebab Allah ni nama yang jami', yang merangkum semua sifat-sifat dia. Okey, bila dia bertajalli dengan sifat Allah, dengan nama Allah itu, maka hamba itu akan terhapus dan Allah akan menggantikan dia. Fa khalasa haikaluhu min rikil hadsan. Maka dia punya tubuh ni, haikal ni tubuh dia akan clear daripada segala sifat-sifat hudus. Hudus ni kemakhlukan. Akan clear dari segala sifat-sifat kemakhlukan. So bila perkara ni berlaku, manusia dia dah tak ada lagi dah. Maksud dia dah fully God in a human body. Faham tak? So bila saya cerita pasal hypostatic union, awak faham tak? Bahawa benda ni bukan rekaan kepala otak saya. Okey. Wa fakka kaidahu min qaidihil akwan. Maka dia akan terlepas daripada segala ikatan kemakhlukan ini, ciptaan ini. Fahuwa ahadiyuz zat wa ahadiyus sifat la ya'riful aba wal ummahat. Dia ni dari segi zat dia ahad, dari segi sifat dia pun ahad. Dia tak ada mak, tak ada bapa. Pada waktu itu tidak ada ayah, tidak ada ibu. Familiar tak? Nabi Muhammad ni, ada orang kata tak melahirkan dan tak dilahirkan. Betul? Ni cerita dia. Faman zakarallah faqad zakarahu. Siapa ingat Allah, dia sebenarnya ingat yang tu. Ingat dia tu. Wa man nazarallah faqad nazarahu. Siapa yang melihat Allah, maka dia telah melihat yang makhluk yang dah jadi Tuhan tu. Fa idza fahimta ma qulnahu fa'lam anna dzatiyaini. Zatiyah ini merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala dan zat makhluk. Ibarah amman kanat al-latifah ilahiyah fihim. Faqad sabaqa fima qulna anna al-haqqa idza tajalla ala 'abdihi wa afnahu 'an nafsihi qama fihi latifah ilahiyah. Apabila Allah SWT menjelma pada hamba-Nya dan menghapuskan diri hamba itu, maka akan ada latifah ketuhanan padanya. Latifah ni kaif nuterjem Ustaz? Latifah ni mungkin kita boleh kata susah nak terjemah latifah ni. Fatilkal latifah qad takunu dhatiyah wa qad takunu sifatiyah. Sama juga. Latifah aspek, kita boleh kata aspek ketuhanan itu boleh masuk dalam kategori sifatiyah ataupun dhatiyah yang saya sebut tadi tu. Dhatiyah tu macam ahad, samad dan sebagainya. Dan sifatiyah ni sifat-sifat Allah yang lain lah. Okey. Yang bukan termasuk dalam zatiyah. Fa idza kanat zatiyah kalau penjelmaan tu pada sifat yang berbentuk zatiyah tu, kana dhalikal haikal al-insani, maka tubuh manusia tu yang zahir tu dia jadi siapa? Wal fardul kamil wal ghauthul jami'. Dia akan jadi insan kamil dan juga ghauth dan kutub, wali-wali kutub. Itulah wali kutub. Alaihi yaduru amrul wujud. Di sekelilingnya lah segala kewujudan ini bertawaf dan berputar. So everything that happens berkisar di sekeliling dia. He is the center of the universe. Iaitu insan kamil itu. Walahu yakunu ruku' was sujud. Dan untuk dialah rukuk dan sujud. Siapa? Insan kamil. Cerita apa ni? Wallahi kalau ada orang lain yang cakap benda-benda macam ni, akan dideklar sesat. Betul? Wa bihi yahfazullahu al-alam, dan dengannya lah Allah melindungi alam ini. Wa huwa al-mu'abbaru anhu bil mahdi wal khatam wa huwa al-khalifah. Inilah dibagi sebagai mahdi ataupun khatamul awliya ataupun khalifah. Lagi sebagai bukti, okey. Kenapa penting Abdul Karim Al-Jili ni? Saya nak beritahu masyarakat Malaysia ni. Sebahagian guru-guru awak merujuk kepada Abdul Karim Al-Jili. Sebahagian guru-guru yang awak sangka mereka ini alim dan sebagainya, mereka merujuk kepada kitab-kitab ini. So awak ada hak dan tanggungjawab untuk tanya mereka, khususnya mempertahan secara terbuka. Kenapa Ustaz nak pertahan kalam-kalam macam ni? Ustaz nak pertahan semua ni ke? Satu dua mungkin Ustaz boleh berjaya, tapi Ustaz nak tahan semua ni, takut Ustaz punya akidah yang akan tertanggal. Hati-hati. So awak kena tanya, mungkin guru-guru awak cakap, apa ni Ustaz?
Kenapa kalau orang lain cakap kalam-kalam macam ni kita tolak, tapi kalau orang-orang macam Abdul Karim Al-Jili kita kata, oh ni orang level tinggi, kita tak boleh nak cakap apa. Ini awak kena tanya dia bang. Tengok apa yang dia kata. Dia bawa ayat la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku kan. Allah kata dalam Al-Quran. Tengok apa Al-Jili tafsirkan. Ya'ni al-ilahiyah al-ma'budiyah laysat illa ana. Fa ana zahir fi tilkal awthan wal aflak wat taba'i'. Ya ini Tuhan yang disembah tidak ada kecuali aku. Maka yang zahir pada patung-patung berhala dan bintang-bintang dan nature yang disembah itu tidak lain kecuali aku. Wa fi kulli ma ya'buduhu ahlu kulli millatin wa nihlatin fama tilkal alihah kulluha illa ana. Semua tuhan-tuhan yang disembah oleh segala agama, sesungguhnya tuhan-tuhan itu semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah aku, Allah. Saya nak tanyalah jabatan-jabatan agama kita ataupun JAKIM sendiri, adakah kalam ini masih akan dikatakan ini kalam sufi tahap tinggi yang kita tak boleh kritik? Kalau kitab ni dah terkubur, orang tak baca langsung, kami tak akan buang masa. Tapi tak, ada orang duk ajar, ada orang duk bertahan, ada orang duk promote, buat live. Okey? Maknanya Yusuf Zaidan lebih faham. Yusuf Zaidan afham min Ustaz Abdul Rashid. Yusuf Zaidan ni lebih faham. Dan lebih jujur lah kita kata. Lebih jujur. Daripada penelitian kami, lebih jujur kefahaman dia. Tengok apa Abdul Karim Al-Jili kata. وَلِهَذَا أَثْبَتَ لَهُمْ لَفْظَةَ الْآلِهَةِ وَتَسْمِيَتُهُ لَهُمْ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ مِنْ جِهَةٍ مَا هُمْ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ تَسْمِيَةٌ حَقِيقِيَّةٌ لَا مَجَازِيَّةٌ. Sebab tu bila Allah, dia kata, Allah bila gunakan istilah Tuhan-Tuhan, bila merujuk kepada berhala ni, Al-Jili kata apa? Itu adalah penamaan yang hakiki, bukan secara majazi. Kalau ini bukan Dajjal, saya tanya. Jadi masyarakat patut persoalkan orang yang pertahankan kalam-kalam macam ni. Saya nak terbalikkan meja ni. Turn the table. Bukan terbalik meja, orang tak faham bahasa Melayu. Ingatkan terbalik meja gangster Hong Kong bukan. Turning the table dalam bahasa Inggeris ni adalah tukar kepada awak pula. Awak kata saya menghasut kan? Saya nak minta masyarakat yang boleh berfikir dengan waras. Saya tahu dia akan cakap apa lepas ni. Dia kata Ustaz Nur tak faham. Sebi-sebi kita tak faham benda. Kita tak faham benda. Kan? Dia menjadi pensyarah kepada Abdul Karim Al-Jili. Kan? Dia tahu murad Abdul Karim Al-Jili. So dia akan kata apa? Oh kami tak faham, kami tak faham. Saya rasa ini alasan basi lah. Kalau orang awam memang mungkin tak boleh check kefahaman sama yang betul. Tapi ustaz-ustaz, ilmuwan, asatizah, kamu boleh check. Masalah dia, orang tak nak check. Lepas tu nak menyokong buta. Saya tak berani nak baca Insan Kamil, tapi saya sokong dia wali. Mana boleh? Itu taklid buta, berbahaya macam tu. Awak nak kena check. Kalau awak boleh baca, awak kena baca. Kalau awak ada syekh tarekat, awak kena bawa buku tu depan dia. Kata syekh, isyrah li, jelaskan kepada aku apa maksud Abdul Karim Al-Jili ni. Betul ke dia ni sufi tahap tinggi? Maksud Allah redha dengan kalam-kalam macam ni ke ustaz? Kena tanya ni. Allah redha tak dengan kalam-kalam macam ni? Kalau dia kata Allah redha, roboh agama ni. Habis. So dia kata apa? Bila Allah namakan patung-patung ni sebagai Tuhan-Tuhan dalam Quran, bukan penamaan dari segi kiasan, tapi secara hakikat memang dia orang ni Tuhan-Tuhan yang benar. Sebab mereka tak lain kecuali Allah jua. Kecuali Allah jua. Mungkin ada yang kata, ya ustaz, tapi Al-Jili tetap mengkritik orang-orang yang sembah berhala ni ustaz. Dia tak kata dia orang ni 100% betul. Itu betul. Dia tetap kritik dia orang. Tahu kenapa? Sebab dia kata kita salah. Kita ni mainstream Muslim ni salah dalam bertauhid. Yang sembah berhala pun salah. Kenapa? Yang betul jalan dia. Tahu apa dia cakap? Masalah orang yang sembah berhala ni, mereka mengkhaskan tajalli Tuhan pada objek-objek tertentu. Itu salah dia orang. Dan salah mainstream Muslim pula
adalah kita tidak tashbihkan Allah dengan apa-apa pun. Kita tak kata Allah ni pokok, Allah ni matahari, kita tak kata. Itu pun kita salah. Yang betulnya adalah semua Allah. Yang ada hanya Allah. Faham tak? Tapi pokok tu dengan sendirinya bukan Allah. Nak kata pokok tu saja Allah pun salah, dia kata. Sebab semuanya adalah dia. So yang musyrik salah, yang muwahhid pun salah, dia yang betul. Tu saya kata agama baru dia bawa ni. Ini bukan agama Islam ni. Kalau ini bukan Dajjal, saya tak tahulah apa Dajjal, ya. So bila Allah sebut Tuhan-Tuhan patung ni, Tuhan-Tuhan ni, Allah nak kata dia orang anggap patung-patung ni sebagai Tuhan, betul tak? Itu yang kita faham, betul? Tapi dia kata tak, memang dia lah ni Tuhan-Tuhan. Tak lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasmiyah haqiqiyah. So bila awak baca buku dia, awak jumpa bila dia syirikkan orang, dia kata orang ni mulhid ke musyrik. Awak kena faham dengan maksud yang saya jelaskan tadi tu. Dia kata golongan Kristian ni pun ada amal syirik juga. Nanti saya jelaskan macam mana dia bertahan, dia terbalikkan konsep penyembahan Nabi Isa tu kepada apa yang dia faham. Dia mempertahankan dalam masa dia kritik. Nanti saya jelaskan, bawa awak akan faham nanti. Oh, ini rupanya maksud dia. Sebab orang salah faham, orang ingat, tak adalah Ustaz, dia tetap mensyirikkan penyembahan berhala Ustaz. Ya, dia mensyirikkan, tapi dengan kefahaman apa? Ni saya jelaskan. Tengok apa dia cerita pasal Nabi Isa. Okey, sebelum masuk cerita Nabi Isa, ada lagi. I'lam anna al-Qur'ana ibaratun 'anil dhati allati yadmahillu fiha jami'us sifat. Tengok cara dia takwilkan perkataan Quran. Ini dia ikut jalan Ibn Arabi. Bila awak jumpa perkataan Quran dalam penulisan diorang ni, dia bukan seperti orang faham. Sebab dia bezakan Quran dengan Furqan. Furqan ni, bila awak kata bahawa Allah bukan pokok, Allah bukan matahari, Allah memisahkan Allah dengan penjelmaan dia. Tapi Quran ni kata, awak gabungkan sekali tashbih dan tanzih. Awak gabungkan sekali. Awak kata pokok ni bukan selain Allah, tetapi pokok ni juga dengan sendirinya bukanlah Allah. Faham tak? Dengan sendirinya dia bukan Allah. Bukan kata Allah ni pokok saja, tak. Pokok ni salah satu jelmaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? So dia gabung antara tashbih dan tanzih. Itu maksud Quran dia. So dia kata, maqam Quran ini adalah apabila semua sifat-sifat kehambaan itu yadmahil, terhapus. Fahyal majla' al-musamma bil ahadiyah. Ini maqam ahadiyah. Anzalahal haqqu ta'ala ala nabiyhi Muhammad. Allah berikan maqam ni kepada siapa? Nabi Muhammad. Liyakunu mashhaduhul ahadiyah minal akwan. Supaya Nabi jadi cermin ahadiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada sifat ahadiyah, Nabi pun ada sifat ahadiyah. Ingat tak tadi? Sifat zat tadi tu. Wa ma'na hadha al-inzal anna al-haqiqat al-ahadiyah al-muta'aliyah fi dharaha zahrat bikamaliha fi jasadihi. Hakikat ahad Allah itu zahir dengan sempurna dalam jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasad. Ni sama dengan teori Al-Hallaj juga. Al-Hallaj kata tubuh Isa tu manusia, tapi zat dia adalah Tuhan. Ni dia, ni. Jelma balik dalam ajaran Al-Jili. Al-Hallaj dia dibunuh oleh ulama di Baghdad. 70 qadi di Baghdad bersetuju untuk pancung Hallaj. Tapi timbul balik, nampak tak? Ajaran dia akan timbul balik. Dia akan timbul balik. Lakinnahu SAW lama tahaqqaqa jasaduhu bi jami'il haqa'iq al-ilahiyah. Jasad ni dia cakap jelas-jelas. Apabila jasad Nabi SAW tu merangkum di dalamnya segala hakikat-hakikat ketuhanan. Wa kana majlal asma' al-wahid bi jasadihi kama annahu bi huwiyatihi majlal ahadiyah wa bi dhatihi ainu dzat. Dan pada zat Nabi SAW dia adalah hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. How clear can he be? Awak nak dia cakap clear lagi macam mana? Kita nak dia cakap clear lagi macam mana?
Saya rasa kalau dia wujud hari ni pun dia akan kata, korang ni apa lagi nak takwil kalam aku ni. Aku dah tulis penat clear-clear, korang ni main takwil sana takwil sini. Kata sokong aku. Kan? Lepas tu dia quote hadis Nabi SAW yang tak ada kaitan langsung. Anzala alayya al-Qur'ana jumlatan wahidah. Allah SWT turunkan Al-Quran pada Nabi jumlah wahidah. Saya tak pasti sampai hadis ni sahih ataupun tidak. Dia kata Allah tu berikan semua sifat-sifat Allah SWT kepada Nabi itu secara serentak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, Ustaz Abdul Rashid boleh beristidlal dengan kalam Dr. Khalid Zahri. Kami tak goyang. Okay? Bahkan Dr. Khalid Zahri yang nak kena cek balik kefahaman dia. Dahsyat ni. Okey. Lepas tu dia bawa cerita apa? Cerita Nabi Isa. Okey, yang saya cerita ni, awak tahu tak bahawa geng-geng makrifat ni, dia bawa cerita-cerita ni di kedai-kedai kopi secara tertutup. Dalam session-session dia orang punya Google Meet secara tertutup. Dia orang bawa cerita-cerita ni. Dia orang tak sekreatif Al-Jili, dia orang main ikut je. Dia orang taklid. Tapi cerita-cerita macam ni kita dengar dalam masyarakat kita. Tengok dia bawa ayat. Ini ketika Nabi Isa AS nanti bila berdialog dengan Allah kan. Bila Allah SWT tanya Nabi Isa, "Anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, adakah engkau memberitahu kepada manusia supaya mengambil diri engkau, iaitu diri aku tu merujuk kepada diri Isa, dan ibu aku sebagai dua Tuhan selain Allah? Qala, Nabi Isa kata, subhanak, maha suci Allah. Ma yakunu li an aqulu ma laysa li bihaq. An aqula ma laysa li bihaq. Aku tak boleh nak cakap satu yang aku tak ada hak untuk cakap. Maksud dia, yang kita faham, yang difahami oleh hampir semua ulama kita, semualah. Nabi saya kena beritahu apa? Kata, aku tak ada hak nak suruh orang lain sembah aku dan mak aku. Betul tak? Itu yang kita faham dan itulah. Ini ayat qat'iyat. Ini ayat tak ada khilaf. Tapi apa Abdul Karim Al-Jili tafsirkan? Yani, kaifa ansabu al-mughayarah baini wa bainak. فأقول لهم اعبدوني من دون الله وأنت عين حقيقتي وذاتي وأنا عين حقيقتك وذاتك فلا مغايرة بيني وبينك لا إله إلا الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الدجاجلة من الشيطان الرجيم. Dia kata apa? Dia kata maksud yang dikatakan Nabi Isa itu, wahai Tuhan, bagaimana mungkin aku mendakwa bahawa kita ni berbeza. Terbalik tak cerita dia? Bagaimana mungkin aku nak kata yang kau dengan aku ni terpisah? Dan bagaimana mungkin aku perintahkan mereka untuk sembah aku dan mak aku sahaja kecuali selain engkau? Sedangkan engkaulah hakikat zat aku dan aku adalah hakikat zat engkau. Hakikatnya tidak ada perbezaan di antara aku dan engkau. Tengok. Ini jadi cerita apa ni? Bukan hilang saja, dia canggah, dia langgar makna zahir tu. Dengan ayat yang sama, tu kurang ajar saya kata. Dia tak bawa kalam orang lain, dia bawa ayat Quran yang bawa kepada tauhid, dia guna ayat yang sama untuk bawa kepada syirik. Tu saya kata, ini batiniyah par excellence. Ni batiniyah level paling tinggi, tak ada lebih tinggi daripada inilah. Khabith. Saya tak tahulah. Asatizah kita yang masih, tak apa, dia takwil lagi. Dia tak bimbang dengan akidah dia orang lah. Kalau ini kalam kufur, mereka tak bimbang ke nak mempertahan kalam kufur ni? Setakat untuk selamatkan jalan mereka dan kumpulan mereka? Kegilaan apakah ini? Ini penghasut ini Abdul Karim Al-Jili. Dia menghasut orang untuk buang tauhid dan ganti dengan syirik yang dia dakwa sebagai wahdatul wujud. Faham tak kat sini apa yang dia nak sampaikan? Dia nak kata dalam ayat ni Nabi Isa tetap mengkritik kaum dia. Tapi apa yang dia kritik?
Salah kaum aku adalah mereka hanya sembah aku dengan mak aku. Ataupun sembah Allah, tapi tak sembah pokok, tak sembah patung, tak sembah lembu, tak sembah matahari. Salah dia orang. Dia orang salah sebab tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pusing. So, samalah macam cara Ibn Arabi memusingkan ayat tauhid jadi ayat syirik, ayat puji jadi ayat keji, ayat keji jadi terbalik jadi ayat puji. La haula wala quwata illa billah. Kalau sepanjang hidup saya, kerja saya melawan dia orang ni je, saya rasa hidup saya bermanfaat dah. Daripada A sampai Z, kalau awak lepas 30 tahun dengar Ustaz Nur ulang benda ni, kan, awak dah sampai muak nak muntah dengar, tak apa, you can move on to learn something else. But I will keep talking about this insya-Allah lah, ya, kalau Allah izinkan. Kalaupun saya dedikasi hidup saya, Sidang Kalam dedikasikan perjuangan kami untuk ini saja, untuk bongkar orang macam ni saja, itu sudah cukup bermakna. Orang mungkin kata kami duk basi mengulang benda sama. Tak. Orang tak faham. Ulang pun tak faham nak buat macam mana, ulanglah lagi. Kan? Sebab apa? Masyarakat keliru sebab ada orang yang datang bangkit pertahan. Besar tanggungjawab mereka ni. Tengok Walam ukhassis nafsi bil haqiqah illahiyah. Aku tak pernah khaskan ketuhanan pada diri aku je. Sedangkan aku kata semua adalah Tuhan. Semua adalah Tuhan. Aku tak pernah khaskan pada diri aku. So kaum aku salah bila dia khaskan ketuhanan pada diri aku. Salah dia orang itu. Kalau dia kata semua Tuhan, dia orang betul. Bal atlaqtu dhalika fi jami'ihim. Fa'alamtuhum bi'annahu kama annaka rabbi bima'na al-haqiqah, anta rabbi bima'na haqiqatihim. Wa kana al-ilmu alladhi ja'a bihi Isa ziyadah 'ala ma fi Taurah. Ini dia tengah kritik Nabi Isa dalam masa yang sama. Dia kata apa? Ilmu yang Nabi Isa dapat ni ada tambahan daripada apa yang Nabi Musa dapat dalam Taurat. Dan apa ilmu tu? Sir rububiyah wal qudrah. Ada rahsia ketuhanan dan rahsia qudrah. Fa azharahu wa li hadha kafara qaumuhu. Masalah Nabi Isa adalah kerana Nabi Isa menzahirkan ilmu ini. Sebab itulah kaum dia kufur. Salah siapa? Salah Nabi Isa. Sama juga macam Ibn Arabi salahkan Nabi Nuh. Dia kata kalau Nabi Nuh menggabungkan tasbih dan tanzih, maka kaum dia akan dengar dakwah dia. Tapi sebab dia tak gabungkan tasbih dan tanzih, kaum dia tak dengar apa dia cakap. Tak seriau dengar kenyataan-kenyataan macam ni. Ustaz tak faham, Ustaz bukan ada kita. Lianna ifsya'a sirr rububiyyati kufrun. Kerana menyebarkan rahsia ketuhanan itu kufur. So bila Nabi Isa sebarkan, itu yang orang jadi kufur. La haula wala quwata illa billah. Falau satara Isa hadzal ilma wa balaghahu ila qaumihi fi qushurin wa ibaratin wa suturi isyaratin ma fa'alahu nabiyuna lakana qaumuhu lam yudillu min ba'dih. Kalaulah Nabi Isa itu menyalutkan rahsia itu dengan kalam-kalam kiasan, ibarat-ibarat berbentuk simbol seperti yang Nabi kita buat dia dakwah, maka kaum dia akan dengar apa dia cakap. Dia nak mengajar Nabi Isa ni. Sebab dia dakwa Nabi gabungkan tasbih dan tanzih. Laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Tak ada yang sama dengan Allah, tapi dalam masa yang sama dia kata Allah adalah pendengaran kita, Allah adalah penglihatan kita semua. Bukan insan kami saja, kita semua. So dia dakwa Nabi mentasbih dan mentanzihkan Allah dalam masa yang sama. Banyak ni kalau saya nak buka ni. Banyak sangat. Hampir ke semua muka surat ada problem. So apa perkataan yang paling tepat? Saya pun terfikir nak kata dia ni sesat. Lembut sangat. Ini bukan level sesat ni. Ini level nak menyesatkan orang. Dan membawa kesesatan yang luar biasa. Saya nak bawa lagi satu. Cara, ini Ibn Arabi pula. Cara dia menafsirkan ayat laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Bila awak baca ayat tu, awak faham apa? Allah ada yang sama dengan Allah tak? Ayat tu
secara khusus adalah untuk menafikan Allah ada yang sama dengan dia, betul tak? Tapi Ibn Arabi kata apa? Ayat tu membuktikan bahawa Allah ada yang sama dengan dia. Tidak ada yang seperti kesepertian Allah. Dan misal tu, dia kata itulah hakikat Muhammadiyah, itulah Nabi Muhammad, itulah insan kamil. Jadi misal dekat situ merujuk kepada Nabi. Tidak ada yang sama seperti kesepertian Allah. Kesepertian Allah tu siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi semua ada esa, dia je ada. Tak ada yang sama dengan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Gila ayat ni, gila saya kata. Saya kata bangunlah, bangun. Dan saya sedialah kalau ada jabatan-jabatan, sebab Ustaz Rashid kan minta bila Jabatan Agama nak panggil Nodros ni, kan? Saya sedialah. Dan saya minta kita baca kitab Insan Kamil dari awal sampai habis sama-sama. Okey? Kalau nak saya datang, saya ada syarat. Kita baca. Okey? Dan sesi itu bukan saya saja ditanya dan dipersoal, saya juga akan bertanya dan mempersoal. Okey? Ini bukan Dajjal ini. Saya akan tanya mereka soalan. Dan kita dengar bagaimana mereka akan, kalau nak pertahankan juga, mereka akan berkerut-kerut muka mereka untuk mempertahan ini. Dan bagi mereka yang sayangkan iman mereka, mereka tak akan bertahan. Sama ada mereka akan tawakuf atau mereka akan bertaubat. Why? Why are you defending this man? Untuk apa? Dia ni Nabi ke? Kamu kata dia wali, Allah beritahu kamu dia wali ke? Position saya yang paling selamat daripada awak. The default state, dia bukan wali. Default al-asl, kita tak tahu seseorang tu wali ke tak wali. So kita start dengan dia bukan wali, betul? Kecuali ada dalil, ada bukti dia wali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tanda bahawa ada kawan ini wali. Lepas tu ada pula kalam-kalam dia yang zahirnya kufur, memang jelas-jelas kufur. Maka position saya selamat. Position orang yang bertahan yang sebenarnya tak selamat dan berbahaya. Jadi kalau nak ihtiyat, follow me. Ini ihtiyatan. Untuk jaga iman kita dan iman masyarakat kita, ihtiyatan adalah kata ini kalam kufur, jauhi orang ini. Ini Dajjal. Itu ihtiyat, itu jalan yang paling selamat sebenarnya. Bukan kata, oh, ini bahaya ni kalau kita mentakfirkan wali dan sebagainya. Mana boleh macam tu? Tak boleh, ya. So, laisa kamitslihi syai'. La ilaha illallah. Tidak ada yang sama seperti kesepertian Allah, iaitu Nabi Muhammad. Tak ada yang sama macam dia. Ayat yang khas nak nafikan Allah ada kesepertian. Dengan ayat itu diguna untuk kata Allah ada kesepertian. I can't get over it seriously. I tak pernah baca dalam sejarah pembelajaran saya tafsiran yang level dia macam ni. Kalam Fir'aun dalam Quran pun tak sekurang ajar macam ni. Kalam setan dalam Quran pun tak sekurang ajar macam ni. Setan terus terang tak? Terus terang ya. Ya Allah, izinkan aku nak sesatkan manusia. Ada setan main pusing-pusing? Ada. Bila dia nak sesatkan Nabi Adam tu kan. Makanlah buah ni. Tapi itu direct lie kan. Dia tak guna kalam Allah untuk jadi dalil suruh Nabi Adam makan buah tu. Dia kata apa? Dia tambah cerita lah. Dia kata Allah tak kasih makan sebab kalau kau makan kau tak akan mati, kau akan jadi malaikat. Allah tak cakap pun benda tu. Dia tambah. Tapi Ibn Arabi dan Abdul Karim Al-Jili menggunakan ayat yang Allah turunkan untuk tauhid, dia gunakan ayat yang sama untuk bawa syirik. Saya bila baca kat rumah saya jalan mundar mandir. Saya akan jantung saya akan berdegup kencang. Ini ghirah lil Quran. Ghirah ni apa? Kecemburuan kita pada Quran. Awak kalau sayang Tuhan awak, Nabi awak atau kekasih awak, awak marah bila orang pusing kan? Betul tak? Oi, kekasih aku cakap lain dia bukan cakap benda ni, kau jangan kau hajar. So perlu ada ghirah, umat Islam perlu ada ghirah. Dan kena ada yakin. Sebab kalau awak tak yakin dengan ayat yang muhkamat pun awak tak yakin maksud dia apa, maksud dia awak ni kena Islamkan balik diri awak daripada awal. Qul huwallahu ahad pun masih tak sure, ada berapa banyak makna kan.
Kisah Nabi Isa yang jelas-jelas macam ni pun awak boleh bawa kepada makna yang terbalik, lepas tu awak boleh terima. Maka keislaman awak tu sendiri awak kena persoalkan balik. Ini ayat muhkamat. Saya tak cakap pasal ayat mutasyabihat. Dia bawa ayat-ayat muhkamat ni. Laisa kamitslihi syai', muhkamat ke mutasyabihat? Qul huwallahu ahad, muhkamat ke mutasyabihat? La ilaha illallah. Minta maaf lah sahabat-sahabat. Can't get over it. Okay.